Ilmu bersanad bermaksud pengajian yang diterima secara turun-temurun dan berkesinambungan. Ini bermakna berguru untuk mengambil ilmu dan guru itu pula berguru dengan gurunya sehinggalah kepada para tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Majalah Islam membawa anda melihat budaya bersanad yang semakin popular di kalangan masyarakat kita. Menghidupkan pengajian bersanad pada masa ini adalah satu perkara yang harus diberi galakan. Meskipun ia bukan satu kefarduan ke atas setiap orang dalam menuntut ilmu atau serta mengajarkannya, namun jika tidak diajar atau dipelajari, umat Islam mungkin akan hanyut ditelan zaman. Jika dulu tujuan sanad pada awalnya untuk memastikan kesahihan riwayat, namun ilmu sanad ini berkembang sama seperti ilmu-ilmu Islam yang lain, sehingga kan ia menjadi suatu pengajian yang sangat unik dan tersendiri. Persoalan mengenai sanad berkait rapat secara langsung dengan perbahasan dalam ilmu mustalah al-hadis, iaitu ilmu yang membicarakan istilah-istilah yang diguna pakai oleh ahli-ahli hadis. Memandangkan sistem pengajian pada peringkat awal Islam bertunjangkan sistem penyampaian secara musyafahah atau bertalaki, para sahabat radhiyallahu anhum dilatih untuk menghafaz dan menyampaikannya melalui kaedah ini dan kemudian diwariskan kepada generasi tabi'in radhiyallahu anhum dan berterusan prosesnya hingga ke hari ini. Talaqi ini berasal daripada bahasa Arab yang diambil daripada kalimah talaqa ya talaqa, kemudian menjadi talaqi yang memberi makna pembelajaran secara mulut ke mulut. Maknanya tok guru baca atau tok guru dengar, anak murid baca. Zaman dulu juga dipanggil sebagai pembelajaran secara syafawi atau syafahi, di mana kalau kita tengok maksudnya seolah-olah dalam bahasa dulu, dalam sistem halaqah atau bahasa yang digunakan juga, lutut sama lutut, rapat antara murid dan guru. Itu seolah-olah ibaratnya macam itu. Sistem pengajian talaki ini bertujuan menjamin ketulinan dan keaslian serta memastikan kesinambungan ilmu-ilmu warisan Islam agar terus dipelajari generasi demi generasi. Sementara sistem musyafahah bermaksud menerima dari mulut ke mulut, bererti guru membaca, murid mendengar, kemudian diikuti murid membaca, guru mendengar dan menyemak sambil memperbetulkan kesilapan yang berlaku. Bagi Ustaz Adlan Abdul Aziz yang memperolehi ijazah sarjana muda bahasa Arab dari Universiti Al-Baik Jordan, beliau tidak pernah berputus asa dalam meneruskan pengajian dan pembelajaran dalam ilmu sanad ini. Baginya, penekanan terhadap pengajian ilmu sanad ini mampu memberi kesan yang sangat bermakna dalam dirinya dan harus dipelajari oleh sesiapa sahaja. Kesan daripada saya penting ialah kita dapat ilmu yang kadang-kadang dia banyak bertaburan dalam banyak kitab, banyak buku reference, tapi guru kita meringkaskan, mengumpulkan dan memberitahu kita di dalam program tu. Jadi kita dapat ilmu yang telah dikumpulkan daripada guru yang berpengalaman, lebih-lebih lagi kalau dia berumur tua, dia ada banyak pengalaman, banyak menulis buku, banyak membaca, dan juga kita dapat akhlak dia. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa penerimaan ilmu sanad adalah amat penting di dalam proses pengajian ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran. Ilmu agama ini memang satu keperluan dia dan satu sebenarnya penting. Dan sekarang kita fokus pada cara menuntut ilmu. Zaman sekarang banyak orang mencadangkan banyak cara dan semuanya saya rasa lebih kepada pertamanya masa yang cukup ataupun tidak sesuai ataupun sibuk ke tak sibuk. Yang kedua dari segi orang melihat kepentingan. Mungkin setengah orang dia tak nampak kepentingan berguru macam ni, maka dia kata dia tak perlu.
ataupun dia kata tak relevan. So bagi saya tak relevan ke tak perlu, tak penting ni berdasarkan orang tu, kalau dia merasai benda tu penting dan dia hadir dan dia temui sendiri faedahnya, dia akan kata bahawa benda ni adalah relevan setiap masa. Sementara itu, bagi Ustaz Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, sebagai seorang tenaga pengajar dan individu yang pernah melalui proses pelajaran secara talaki, beliau sangat mementingkan ilmu talaki yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Ini kerana Rasulullah sendiri bertalaki bersama malaikat Jibril alaihissalam semenjak wahyu pertama diturunkan. Sebab talaki menyebabkan sistem talaki atau sistem ilmiah itu wujud, dan ini sistem turasi yang paling lama. Nabi SAW ajar pada sahabat, sahabat ajar pada tabi'in secara sanad silsilah, dan inilah yang kita tengok dalam manhaj metodologi ahli hadis. Proses talaki ini perlu dilalui oleh setiap pelajar supaya tidak terjadi kesilapan di dalam penghafalan. Guru mengajar, murid mendengar, atau murid menimlakkannya, atau murid membaca, guru akan mentashehkan maklumat-maklumat atau pembacaan dan cara yang dibaca oleh pelajar tersebut. Jika waktu pembelajaran di dalam kelas tidak mengizinkan, pelajar dikehendaki berjumpa dengan guru tasmik di luar waktu pembelajaran bagi memperbetulkan bacaan. Yang pertama sekali, sistem ini mendapat barakah ilmu. Kerana apa? Kerana bila pelajar datang, pelajar akan tengok watak dan saksiah guru itu sendiri. Yang kedua, dia dapat mentashehkan maklumat dan ilmu dengan sebaik mungkin. Sebab orang yang belajar cara talaki tak dapat tidak, kadang-kadang buku atau kitab yang dibaca ini berlaku yang dipanggil sebagai tashif. Kemudian yang ketiga, faedah talaki ini ialah bila seseorang pelajar belajar dan baca di hadapan gurunya itu dapat menambahkan maklumat-maklumat baru. Dan maklumat-maklumat baru ini kadang-kadang di luar daripada pengetahuan dan pengalaman murid itu sendiri. Pembelajaran sistem ini sangat ditekankan kepada pelajar tahfiz yang berada di semester pertama dan kedua, kerana sebahagian daripada pelajar di semester ini masih perlu diberikan perhatian khususnya dari sudut hukum tajwid amali. Guru tasmik dikehendaki memberikan contoh bacaan dan latih tubi. Saya ringkaskan tadi, kita ada bacaan, kita ada huraian, terjemahan, dan kita ada pengijazahan sanad yang telah pun dibuat dulu sampai sekarang. Sampai di Malaysia ramai yang buat, cuma mungkin tak terdedah kepada umum ataupun ramai orang tak tahu. Tapi saya sendiri kenal ramai ustaz-ustaz kita yang dalam diam-diam buat kelas pengajian bersanad, memberikan ijazah sanad, mengajar kitab di sana di luar KL, dalam KL, tapi cuma tak dipopularkan. Mungkin mereka sendiri nak low profile dan sebagainya, tapi inilah tradisi yang saya rasa perlu dibawa. Dan alhamdulillah kita, sebab kita pun tak ada pusat tempat semua, kita gunakan masjid dan surau dan dengan kerjasama AJK dan juga pentadbiran yang memahami keperluan benda ini. Kepentingan sistem talaki atau musyafahah ini suatu yang tidak boleh diabaikan sama sekali, khususnya dalam disiplin mempelajari dan menghafaz Al-Quran. Seorang penuntut harus menerima ilmu Al-Quran dari gurunya secara berhadapan, dan ini memerlukan pada masa yang lebih panjang, tidak cukup dalam tempoh yang pendek. Adalah sangat penting pengajian ini sebab talaki hadis dibandingkan dengan yang lain-lain, hadis dan Al-Quran adalah utama, yang paling utama yang perlu dihadiri oleh semua umat Islam lah. Jadi ia sama penting dengan pengajian Al-Quran, sebab Nabi kita pun meninggalkan dua pada umatnya, iaitu Al-Quran dan hadis. Hadis ni satu kaedah yang agak baru di Malaysia khususnya, walaupun telah banyak kali dibuat ataupun menjadi satu amalan biasa di negara-negara Arab. Jadi kami ingin mengambil kesempatan lah, sebab pendekatan ni kami rasa berkesan khususnya bagi kita mendalami, memahami, mendengar bacaan hadis secara langsung dan juga secara berguru. Kerana kita maklum yang hadis Rasulullah SAW ini datang dalam berbagai bentuk,
yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Yang paling kita takuti adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Jadi dengan kaedah kita bertalaki ini, kita dapat dengar sendiri, dapat lihat sendiri, dapat baca sendiri hadis-hadis sahih yang dipilih daripada kitab-kitab yang muktabar oleh ustaz yang memilih kitab yang hendak dibaca, insya-Allah. Sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran ilmu Al-Quran itu, penuntut akan menemui pelbagai kaedah penulisan atau sebutan bertujuan memelihara penyebutan huruf-huruf yang betul dari segi lafaz dan maknanya. Jadi jelaslah di sini keseluruhan ilmu-ilmu Islam sejak turun-temurun lagi terpelihara dengan adanya sistem pengajian talaki bersanad, atau dengan kata lain dipandu berdasarkan aspek kafiah at-tahammul. Jelaslah di sini bahawa sistem talaki atau musyafahah itu merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran dan apatah lagi jika berhasrat menjadi seorang guru Al-Quran. Yang pertama, cari guru yang benar-benar ilmam dalam ilmu. Apa makna ilmam? Dia kuasa betul-betul ilmu. Sebab kalau sembrono, maka kesilapan dalam menilai maklumat tersebut amat tidak baik. Bahkan kadang-kadang menyeleweng. Kita jangan ikut orang. Orang ni belajar kitab kitab besar. Kita kata dah saya mesti kitab besar juga. Tak, kita mula daripada awal. Kita nak naik tangga, kita naik tangga pertama dulu. Jangan melompat sampai ni nanti patah kaki, nanti rebah dan jatuhnya. Jadi kita ambil daripada kita. Dia ada marhalah. Bukunya, kitabnya, cara macam ini. Akhir sekali, dalam masalah ketika mana kita nak belajar ilmu secara talaki ini, ialah seboleh mungkin apabila kita nak bertalaki, kita bertalakilah mengikut keadaan setempat kita. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberikan pahala akan 4 orang. Pertamanya, orang yang bertanya. Kedua, guru yang menjawab. Ketiga, orang yang mendengar jawapan itu. Keempatnya, orang yang cinta kepada mereka. Riwayat Abu Nuaim.